Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan LDK topik 5, iaitu hubungan insaniah. Pertama sekali, apa yang semua faham tentang hubungan insaniah ni? Hubungan insaniah ni hubungan yang berkait dengan manusia. Antara istilah yang selalu kita dengar adalah hablum minan nas, betul kan? Okey. Secara ringkasnya, kalau kita senang nak faham, hablum minan nas ni dia membawa maksud hubungan baik sesama manusia. Oleh itu, untuk mengeratkan hubungan sesama manusia, Islam telah menggariskan banyak perkara seperti keperluan menghormati jiran, menolong orang dalam kesusahan dan sebagainya. Hubungan insaniah ni bukan sahaja kita bercakap soal hubungan dengan manusia, malah kita juga akan memfokuskan tentang adab dengan manusia. Okey, itu sedikit pengenalan daripada saya. Kita berbalik kepada persoalan kita yang pertama, kekurangan dalam adab berinteraksi dengan ibu bapa, iaitu meninggikan suara ketika bercakap. Saya sedih sangat bila tengok sekarang ni ramai anak-anak yang sanggup meninggikan suara dengan mak ayah, marah-marah mak ayah. Ada yang kadang-kadang tu sampai sanggup gunakan perkataan yang tidak elok bila bercakap dengan mak ayah. Saya nak memetik firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu jika salah seorang antara mereka telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi, dekat ayat ni kita dah jelas nampak yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melarang kita untuk bercakap kasar dengan mak ayah kita. Saya nak kongsikan satu cerita. Hari tu saya ada tengok satu video. Video tu video perbualan telefon seorang mak dengan anak dia. Makcik tu daripada Kedah datang ke Kuala Lumpur untuk jumpa dengan anak dia. Lepas tu bila makcik tu sampai dekat satu tempat ni, makcik tu pun telefonlah anak dia. Makcik tu cakap, "Hello Fizi, mak ni. Mak ada dekat satu tempat ni. Boleh tak Fizi datang ambil mak? Mak tak tahu nak pergi mana." Lepas tu anak dia cakap, "Alah mak, kenapa mak datang? Lain kali sebelum datang tu, telefon dah dulu. Tanya orang sibuk ke tidak. Ini mak main terjah je." Lepas tu mak dia cakap, "Tak, sebenarnya Mak datang sini, mak nak jumpa Fizi. Mak teringat sangat dekat Fizi. Dah 3 tahun Fizi tak balik sebab PKP. Selepas PKP pun Fizi tak balik." Lepas tu anak dia cakap, "Orang banyak kerja lah mak." Lepas tu mak dia cakap, "Tak apa, mak tak datang, mak tak tidur rumah Fizi pun tak apa. Boleh tak Fizi datang sini sekejap je jumpa dengan mak? Mak nak sangat jumpa dengan Fizi. Mak rindu sangat dengan Fizi." Lepas tu anak dia marah-marah mak dia. Anak dia cakap, "Dah lah mak, balik-balik. Orang banyak kerja ni mak, orang sibuk, baliklah mak, balik." Lepas tu makcik tu pun menangis teresak-esak sebab anak dia tak nak berjumpa dengan dia. Bila saya tengok video ni, saya sedih sangat, mengalir air mata saya. Sampainya hati seorang anak sanggup cakap macam tu dekat mak ayah dia. Kita ni manusia, tak pernah lari dari buat salah. Mungkin kadang-kadang tu apa yang mak ayah kita cakap tak betul, kita tak setuju. Tapi kita tak boleh marah mak ayah kita. Apatah lagi kita tengking-tengking mak ayah kita. Kita perlu menggunakan perkataan yang elok ketika bercakap dengan mereka. Sebab apa? Sebab mereka adalah syurga kita. Tanpa mereka, siapa dah kita? Tanpa mak ayah kita, tak mungkin adanya kita. Kawan-kawan, saya nak tekankan dekat sini, hargailah mak ayah kita selagi mana mereka masih ada di dunia ni. Hargailah mereka.
banyak sebenarnya cara untuk kita hargai mereka. Sebagai contoh, sekarang ni kita seorang pelajar. Jadi kita perlu belajar bersungguh-sungguh untuk membanggakan mak ayah kita. Kita perlu belajar bersungguh-sungguh dan mencapai cita-cita untuk kita membalas jasa mak ayah kita. Sebut tentang belajar bersungguh-sungguh ni, saya teringat pesanan mak saya dekat saya. Mak saya selalu pesan dekat saya macam ni, Yun, belajar elok-elok nah. Ingat, kita bukan orang senang. Ilmu itulah harta kita. Saya memesan pada diri saya dan semua sekali. Saya memesan kepada diri saya dan semua sekali. Kita hendaklah hargai mak ayah kita. Hargailah mak ayah kita. Berbaktilah pada mereka. Sayangilah mereka. Janganlah sekali-kali kita melukakan hati mereka dengan perkataan kita ataupun perbuatan kita. Seterusnya, saya serahkan perbentangan ini kepada ahli kumpulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya sama untuk yang kedua. Adab lainnya ialah adab berinteraksi dengan guru. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ni boleh dikatakan adab dengan guru tu semakin berkurang. Macam-macam yang dah keluar dekat berita lah, dekat surat khabar lah, tentang pelajar ni memukul guru, memaki hamun guru dan macam-macam lah. Kita mesti tahu bahawa guru ni merupakan ibu bapa kita di sekolah. Boleh dianggap juga sebagai ibu bapa kedua kita. Kerana apa? Kerana mereka ni jugalah yang mendidik kita untuk berjaya, menjadikan kita orang lebih berguna. Jadi, bila kita sentiasa menghormati guru, ilmu yang kita peroleh tu akan diredai Allah Subhanahu Wa Taala dan guru kita. Jadi di sini saya ingin memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dari kalangan umatku bagi mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, dan mereka yang tidak menyayangi anak kecil, dan mereka yang tidak memberi hak kepada guru kami. Jadi kat sini Rasulullah SAW pun dia menitik beratkan dalam menghormati guru. Jadi berbagai cara yang kita boleh lakukan dalam menghormati guru, antaranya ialah merendahkan suara bila kita bercakap dengan guru. Bila kita bercakap dengan guru tu, kita mestilah menggunakan suara yang lemah lembut, yang sedap didengari. Sebab bila kita cakap suara yang elok tu, guru akan lebih rasa macam lebih baik lah, lebih baik. Jadi selain itu, kita menerapkan amalan memberi salam dan bertegur sapa. Jadi bila kita lalu kat koridor, bila kita dapat cikgu, kita bagilah salam, Assalamualaikum cikgu, cikgu sihat, macam tu. Bila kita sentiasa macam tu, guru akan rasa macam disayangi oleh anak-anak muridnya. Daya sekali menerima nasihat ataupun teguran yang baik yang disampaikan oleh guru kepada kita. Kita kena tahu bahawa guru memberi nasihat kepada kita tu ada maksud tersiratnya, ada pengajarannya. Jadi bila kita ambil, kita sentiasa menerima teguran yang diberikan oleh guru, insya-Allah kita akan menjadi orang yang lebih berjaya dan berguna di masa hadapan. Jadi saya serahkan kepada ahli kumpulan saya lain untuk isi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Farhan bin Omar. Nombor matris 071297. Saudara dan saudari, di sini saya ingin menerangkan iaitu kekurangan dalam adab berinteraksi dengan pemimpin. Bahawasanya kita tahu bahawa pemimpin ini ialah individu yang menduduki tahta atau pangkat yang tertinggi di dalam sesebuah organisasi kerajaan atau sebaliknya. Saudara dan saudari sekalian, dalam baik pemerintahan seseorang itu mesti ada akan keburukannya. Mengapa rakyat kurang adab ketika berinteraksi dengan pemimpin? Antara sebabnya, pemimpin yang dilantik tidak melaksanakan tugasan sebagaimana yang telah dijanjikannya sekiranya ianya dilantik menjadi pemimpin. Seterusnya, sesetengah pemimpin juga mengabaikan kebajikan rakyatnya. Menerusi daripada perkara tersebut, kita sedar bahawa pemimpin ini haruslah mempunyai ilmu ataupun cakna dengan rakyatnya ataupun dengan anak-anak buahnya.
contoh teladan yang dapat diambil ialah pada zaman kegemilangan Sultan Muhammad Al-Fatih yang menawan kota Konstantinopel yang sekarang dikenali sebagai Istanbul. Saudara dan saudari sekalian, kita tahu bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia menawan kota Konstantinopel pada umur yang muda. Kita tahu bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih ini mempunyai ilmu yang luas, mahir di dalam matematik, sains dan sebagainya, dan juga fasih dalam 4 bahasa. Menerusi daripada hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu Konstantinopel, kini Istanbul, jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Saudara dan saudari sekalian, untuk menawan kota Konstantinopel ini mengambil masa dalam 43 hari. Bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ini sabar ketika menyuruh anak-anak buahnya untuk bersabar ketika menyerang Konstantinopel. Menerusi daripada secara kesimpulannya, kita tahu bahawa untuk menjadi pemimpin ini kita perlulah mempunyai ilmu dan juga mempunyai ketakwaan yang tinggi di dalam diri kita. Kita ini sebagai rakyat yang prihatin, kita haruslah memilih pemimpin kita juga melihat daripada pelbagai aspek. Antara aspek yang paling penting ialah aspek bagaimana dia menjaga hubungan dia dengan Tuhan. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya nak terangkan tentang kekurangan dalam adab berinteraksi bersama sahabat. Cerita pasal sahabat ni, siapa mereka sebenarnya? Sepanjang kita hidup ni, selain daripada ibu bapa, mesti akan ada orang yang sentiasa bersama kita, yang sentiasa berdamping rapat dengan kita. Orang ni dia akan menjalani setiap liku-liku kehidupan kita. Siapakah mereka ni? Ya, mereka ni lah orang yang bergelar sahabat. Setiap manusia ni dia takkan lari daripada buat salah, betul? Manusia ni dia juga ada kekurangan sendiri. Jadi antara kekurangan dalam adab berinteraksi bersama sahabat ni ialah kita abaikan dia ketika mana dia ni berada dalam kesusahan. Sewaktu kita berada dalam kesusahan, kawan ni lah yang datang tolong kita. Sewaktu kita berasa sedih, dia ni lah yang datang gembirakan kita. Waktu kita banyak masalah, dia ni datang dengar masalah kita, bantu kita, dia tolong kita. Tapi saat dia berada dalam kesusahan, dia berada dalam kesulitan, di manakah kita? Kita ni anggap benda tu macam pasal Kak Han lah tu masalah hang, bukan masalah aku. Kenapa aku pula nak masuk campur urusan hang? Bayangkan kita semua ni ibarat bintang yang bercahaya. Tapi sewaktu kita berada dalam kesusahan, kita sedih, banyak masalah, kita ni gelap, kita berada dalam kegelapan. Jadi sahabatlah yang datang tolong kita untuk cerahkan kita balik, cerahkan cahaya bintang kita balik. Tapi ketika mana kita dah percaya, kawan yang tolong kita tu dia hidapi banyak masalah, dia berada dalam kesulitan, tapi kita ni abaikan dia. Kita anggap macam kau ni terlalu gelap, jadi aku tak nampak. Maksud dia kat situ, kita abaikan dia ketika mana dia berada dalam kesusahan. Kita lupa akan kebaikan yang dia buat waktu kita berada dalam kesusahan dulu. Jadi apa kalau kita rasa? Mesti dia akan rasa tersinggung, dia akan rasa kecewa dengan perangai kita, dia akan terasa dengan kita. Baik. Yang kedua, antara kekurangan adab dalam berinteraksi dengan kawan ni, iaitu cara kita berkomunikasi dengan dia dengan nada yang kasar. Maksudnya kat sini, cara kita bercakap dengan dia tu dengan nada yang kasar. Lagi-lagi sewaktu kita bergurau dengan dia, kita ni bukannya boleh sangat. Kalau bergurau dengan kawan ni, tak kisahlah kita bergurau kasar ke ataupun bergurau biasa, tanpa kita sedar, dengan gurauan kita tu menyebabkan dia ni terasa, boleh menyebabkan dia ni sakit hati dengan gurauan kita tu. Kita tak tahu, kita ni memang sedap je cakap. Jadi kalian nak bergurau tu ada jugalah hak dia.
Jangan disebabkan kita juga tercetusnya pergaduhan antara dia dengan kita. Okay. Jadi kita sebagai sahabat ni tak bolehlah buat macam tu. Sebab manusia ni dia tak boleh hidup bersendirian. Dia mesti akan ada orang yang bersama dengan dia. Okay. Saya serahkan perbincangan saya ini kepada kawan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kekurangan adab dalam kalangan pekerja. Islam menggariskan adab yang perlu diamalkan oleh setiap orang beriman dalam mencari rezeki yang sama ada menjadi pekerja dalam sektor swasta, awam maupun bekerja sendiri. Pada zaman berteknologi kini, kekurangan adab berinteraksi dengan bekerja tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat Malaysia sama ada masyarakat Malaysia dan masyarakat di luar negara. Terdapat pelbagai cara dan inisiatif untuk mengelakkan atau menghindari diri kita kekurangan adab dalam berinteraksi sama bekerja untuk mengelakkan sebarang perbalahan dan persalahfahaman sama pekerja itu sendiri. Antara cara dan inisiatif yang dapat saya berikan di sini, cara untuk menghindari diri kita sebagai seorang pekerja dari berlakunya kekurangan adab dalam berinteraksi dengan pekerja lain amatlah dititikberatkan, seperti menjaga percakapan dalam perbualan sama pekerja ketika sedang bekerja. Sebagai analoginya, apabila berada bersama-sama sekumpulan pekerja, mesti akan ada berlakunya percakapan ataupun perbualan ketika melakukan kerja. Jadi kita harus menjaga percakapan dan perbualan untuk mengelakkan perbahalan ketika melakukan kerja, ketika bekerja bersama-sama. Dengan sebab itu, kita akan dapat menjalinkan hubungan silaturahim ataupun mengeratkan hubungan silaturahim untuk membina sebuah keluarga pekerja yang aman dan harmoni. Selain itu, sebagai seorang pekerja yang berwibawa, kita perlu mempelajari adab pekerjaan dan mengetahui segala peraturan-peraturan dan kriteria-kriteria yang perlu diberikan untuk mengelakkan sesuatu perbalahan dan mengelakkan persalahfahaman, untuk menjaga imej nama baik diri kita sendiri dan menjaga nama baik syarikat dan majikan. Kesimpulannya, menjaga adab dengan pekerja perlu diperhatikan ketika bekerja, sama ada bekerja dengan organisasi yang berbeza kaum. Seperti dalam organisasi mestilah terdapat kaum-kaum yang lain seperti kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu, untuk membina satu hubungan yang aman dan harmoni. Sudah terang lagi bersuluh, memperhatikan adab percakapan ketika perbualan merupakan salah satu langkah ataupun cara yang perlu diperhatikan untuk menjadikan kita seorang pekerja yang berwawasan dan berintegrasi. Sekian. Seterusnya, adab kekurangan kepada pelayan kedai makan ada 3 jenis. Tiga adab kekurangan dia, seperti kita ni orang yang perlu menjaga adab lah. Yang pertama, kita tidak sering mengucapkan terima kasih kepada pelayan setelah memesan makanan yang dipesan. Yang kedua, memesan tempoh menu yang sangat lama dan menyebabkan pelayan tu bosanlah menunggu kita. Yang ketiga, tidak berpuas hati, bercakap kasar kepada pelayan apabila makanan yang telah pesan tu tidak berpuas hati dengan cita rasa kita. 3 adab kekurangan ni kita kena ubah supaya dia lebih baik, supaya kita boleh jaga kita punya ruh adab kita tu. Itu. Seterusnya, kekurangan adab kita dengan pelajar yang bukan Islam, iaitu pelajar non-Muslim, ialah zaman kita sekarang ni banyak melukakan dan mempersedakan agama mereka. Sedangkan Malaysia sendiri mengiktirafkan negara Islam ini sebagai agama rasmi dan agama persekutuan. Tapi Malaysia tidak melarang agama lain untuk dianuti oleh rakyat-rakyatnya. So kita mestilah menghormati agama mereka, walaupun kita, seperti yang kita tahu, agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang akan menyelamatkan kita di kehidupan akan datang. Tapi kita tidak bolehlah memsedekahkan agamanya, seperti contohnya kita memperlekehkan Tuhan mereka, contohnya berhala.
Seperti yang kita tahu, Tuhan ni tidak makan, tidak minum. Tapi berhala mereka, orang bukan Islam ini memberi makan kepada berhala. Sedangkan berhala itu tidak akan makan sekalipun. Dan yang kita tahu, berhala ini boleh dihancurkan. Mana ada Tuhan yang boleh dihancurkan oleh penganutnya, dia punya hamba sendiri. Tapi berhala boleh dipecahkan dengan hambanya sendiri. Seterusnya kita pergi kepada kekurangan adab kita seterusnya, ialah kita tidak menjaga tutur kata kita di depan pelajar non-Muslim. Kita memaki mereka, kita mengejek mereka, kita tidak menunjukkan akhlak yang baik. Sedangkan pada zaman Nabi SAW dahulu, Nabi sangat-sangat menekankan pasal adab percakapan dengan orang non-Muslim, menunjukkan akhlak yang baik. Oleh kerana itu, orang yang bukan Muslim itu tertarik dengan Islam, kerana semua penganut mereka semasa itu sangat-sangat menjaga tutur kata mereka, menjaga akhlak mereka. So mereka akan tertarik. Berbeza dengan zaman kita. Zaman kita ini banyak melukakan hati-hati orang pelajar yang non-Muslim. Kita banyak menghina mereka dan tidak menjaga akhlak. Justru itulah yang akan menyebabkan agama Islam semakin jauh dengan mereka. Mereka akan menganggap agama Islam tu agama yang buruk, sedangkan agama kita mengajar kita benda-benda yang baik. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kekurangan dalam adab berinteraksi dengan jiran. Kekurangan ini berlaku akibat kita tidak memahami dan tidak peka dengan perasaan jiran. Sebagai contoh, kita membuat bising sehingga mengganggu ketenteraman jiran. Kita seharusnya faham perasaan jiran kerana mungkin jiran mempunyai anak kecil yang sedang tidur. Selain itu, tidak memulangkan barang jiran selepas meminjamnya. Kita seharusnya memulangkan barang jiran kerana mungkin jiran juga ingin menggunakannya. Kita sebagai jiran yang baik perlulah memulangkannya dengan kadar yang segera selepas kita meminjamnya. Yang kedua, tidak memahami adab berjiran. Yang pertama, kita haruslah menjauhi daripada sifat sombong. Ini kerana kita hidup dalam kawasan kejiranan perlulah bergaul antara satu sama lain. Baik, yang kedua ialah tidak bekerjasama dalam hal-hal kejiranan. Kita perlulah berganding bahu dalam setiap hal-hal kejiranan supaya kita lebih mengenali antara satu sama lain. Yang ketiga ialah tidak menjaga aib jiran. Kita seharusnya menjaga aib jiran kerana membuka aib itu ialah salah satu dosa yang besar. Sebagai kesimpulannya, saya petik daripada hadis Nabi, tidak masuk syurga seseorang yang jirannya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.